Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumihi fi ad-daraini amin. Wa la yakhrujul 'abdu minal imani illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Seorang hamba yang beriman tidak terkeluar dari iman kecuali apabila dia menolak perkara yang memasukkannya ke dalam iman. Apa perkara yang masukkan seseorang itu ke dalam iman? Iaitu at-tasdiq, membenarkan Allah dan juga Rasul, ataupun at-tasdiq bil qalbi, atau tasdiqun jazimun bima ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan. Tasdiq makna membenarkan. Dia membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasul, dan ataupun kita boleh sebut dengan lebih jelas, perkara yang masukkan seseorang itu ke dalam iman, iaitulah pengakuan dia terhadap kebenaran Allah dan juga Rasul dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka resmilah dia menjadi mukmin, seorang beriman kepada Allah. Maka kata Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, seorang yang beriman kepada Allah tidak akan boleh kita isytiharkan sebagai kafir, iaitu terkeluar daripada iman, illa bijuhudi ma adkhalahu fihi, melainkan apabila dia menolak, mengingkari perkara yang memasukkannya ke dalam iman. Perkara yang masukkan dia ke dalam iman iaitu at-tasdiq. Maka kalau dia melakukan yang sebalik daripada perkara yang menjadikan dia mukmin tadi, boleh dia jadi kafir. Apa yang sebalik kepada tasdiq? Iaitu at-takzib, mendustakan. Iaitu apabila dia mendustakan Allah dan Rasul, menafikan kalimah syahadah, sama ada dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Jadi selagi mana dia tidak mengeluarkan ucapan yang menolak Allah dan Rasul, ataupun melakukan perbuatan yang menggambarkan seolah dia menolak Allah dan Rasul, maka barulah dia menjadi kafir. Adapun dengan hanya sekadar dia melakukan dosa besar sekalipun, maka tidaklah dia boleh dihukum sebagai kafir. Wal imanu huwa al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil jinani. Iman ialah mengakui dengan lidah, iaitu mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tasdiqu bil jinan, dan juga keyakinan ataupun kepercayaan dengan hati. Jadi sebab itu, seorang yang mengucap kalimat syahadah di depan orang ramai, dia muslim, mukmin, kerana manusia tidak dapat mengukur melainkan dengan luaran. Tapi kalaulah hatinya tidak yakin, tidak percaya, maka dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, untuk membolehkan seorang itu menjadi mukmin di depan orang ramai dan sekaligus mukmin di sisi Allah, maka dia hendaklah mengikrarkan dua kalimah syahadah dan juga mengikrarkan dua kalimah syahadah dengan hati yang yakin.
dengan hati yang yakin. Setelah itu, untuk menyempurnakan keimanan dia, hendaklah dia beramal. Karena seorang manusia yang melafazkan kalimah syahadah dengan hati yang yakin, namun dia tidak melaksanakan kewajipan syarak, maka dia disebut sebagai al-mu'min al-asi, orang beriman yang fasik, yang tidak sempurna iman dia tidak bebas dia daripada kemungkinan diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat, walaupun dia tidaklah kekal di dalam neraka kerana ada iman. Wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Segala yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat dan keterangan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhu haqqun, semuanya adalah benar. Seorang mukmin, termasuklah kita, yang wajib mengiktikadkan segala yang sahih daripada Rasulullah itu sebagai benar daripada syariat dan juga wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebab apa disebut segala yang sahih daripada Rasulullah wajib diiktikadkan? Kerana di sana ada khabar-khabar yang palsu daripada Nabi SAW yang disemak oleh para muhaddisin sebagai khabar yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Maka yang itu tidaklah wajib untuk kita mengiktikadkan kebenarannya. Malah jika sekiranya telah nyata kepalsuan, maka wajib kita tolak. Wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un wa tafadulu bainahum bil khasyati wa tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil aula. Iman adalah satu, iaitu dari segi aslul iman, keyakinan yang mesti berada dalam jiwa manusia, dalam hati manusia, yakni manusia yang beriman terhadap Allah dan Rasul, dan juga khabar-khabar yang nyata, yang jelas, yang sahih daripada Allah dan Rasul. Maka khabar-khabar itu mesti diyakini. Maka itu dari segi aspek itu iman adalah sama. Dan perkara-perkara yang perlu kita yakini tentang agama ini, khususnya al-ma'lum min ad-din bil darurah, adalah sama bagi kita semua, tidak ada beza. Dari sudut aslul iman, iaitu dari segi keyakinan yang teguh, yang tidak boleh belah bahagi, yang tidak ada taraddud, tidak ada syak, waham, termasuk juga tidak ada zon. Mesti yakin, mesti dipanggil bersifat jazam. Jazam ni maknanya tidak ada kesangsian langsung walaupun sedikit. Dari sudut itu, semua orang beriman ini adalah satu, sama. Sebab itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wal iman wahidun, iman adalah satu, iaitu aslul iman. Aslul iman. Wa ahlu fi aslihi sawa'un, dan semua orang beriman adalah sama pada asal iman, pada akar iman, iaitu tasdiq, yakin, membenarkan Allah dan Rasul secara ijmali. Wa tafadulu bainahum, tinggi rendah darjat iman di antara mereka bergantung kepada darjat ketakutan kepada Allah. Wa tuqa, dan juga darjat ketakwaan. Wa mukhalafatil hawa, percanggahan dengan nafsu. Wa mulazamatil aula, dan komitmen dengan yang paling utama pada syarak, iaitu wara'. Jadi dari sisi keyakinan itu sama. Orang beriman
tanpa mengira darjat dia, mesti memiliki keyakinan yang sama, itu keyakinan yang tidak berbelah bahagi. Namun apabila kita melihat kepada amalan, melihat kepada ketakwaan, melihat kepada wara', ya, melihat kepada mulazamatul aula, komitmen untuk mencari yang terbaik, maka di situlah dia panggil terletaknya apa yang alim ulama sebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah sendiri pun dia pernah menyatakan, aku bertemu dengan 1000 guru, semua mereka menegaskan iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan kepada kita dari aspek mana, dari aspek mana iman itu boleh bertambah boleh berkurang itu. Kata dia dari segi aspek amaliyah, dari segi aspek penghayatan. Adapun aspek aslul iman, asas kepada iman itu sendiri, iaitu keyakinan, itu tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Dari segi dipanggil tasdiq, keyakinan, darjat keyakinan setiap orang kepada Allah Rasul itu mesti 100%, tidak ada kesaksian langsung. Tapi bila melihat kepada penghayatan, melihat kepada amalan, melihat kepada darjah tahap ketakutan seorang hamba kepada Allah, dan melihat kepada semangat berlumba-lumba untuk berlumba-lumba mencapai ketinggian di sisi Allah, itu boleh berlaku perbezaan. Dan itu yang dimaksudkan dengan, atau sisi itulah yang dimaksudkan oleh para ulama al-iman yazid wa yanqus. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang beriman keseluruhannya awliya'ur rahman, wa akramuhum 'indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Orang-orang beriman semua mereka adalah wali-wali Allah, wali-wali Tuhan yang Maha Rahman, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah adalah wali, adalah kekasih atau penjaga kepada orang-orang beriman. Jadi awliya Allah ni ada dua maksud. Satu, awliya Allah dengan maksud wilayatul ammah. Awliya Allah dengan maksud umum, iaitu merangkumi sekalian orang beriman. Orang beriman ini dia panggil darjah kewalian mereka di sisi Allah, iaitu mereka semua orang beriman diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih dia, kasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali kepada sekalian orang beriman. Wali dengan makna yang memberi pertolongan, yang memelihara, yang menjaga, yang memberi hidayah. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan, yakni kesatan kepada cahaya, kepada nur. Jadi Allah adalah penjaga, memelihara orang beriman daripada kesesatan, daripada daripada musuh mereka. Allah menjaga. Yahfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Namun di sana ada wali dalam pengertian yang khusus, iaitu hanya orang-orang yang bertakwa. Ini disebut wali dengan pengertian khusus ni, dia panggil orang-orang yang
yang kita boleh sebut sebagai sebenar-benarnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu disebut oleh Allah dalam surah Yunus ayat 62 hingga 63. Tuan-tuan dan puan boleh merujuk insya-Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak ada kebimbangan yang menimpa mereka dan tidak mereka merasai sedih, duka cita. Siapa mereka itu? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang mereka beriman pada Allah dan adalah mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ayat di sini. Ayat yang pertama, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah wali kepada sekalian orang beriman. Termasuklah orang beriman yang fasik, oleh kerana dia mengucap kalimah syahadah, dia berbeza dengan orang lain, di mana dia berada dalam darjat kewalian di sisi Allah dalam makna yang umum dalam ikut ayat tadi. Tapi di sana ada ayat lain pula, Allah Ta'ala menyatakan wali-wali Allah itu yang tidak akan ditimpa kebimbangan dan juga tidak akan berduka cita. Itu adalah orang-orang yang bukan sekadar beriman, tapi kata Allah, wa kanu yattaqun, adalah mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi. Ini yang dikatakan usul iman. Keyakinan yang tidak boleh berbeza di antara satu sama lain dalam kelompok orang beriman kepada Allah. Wal imanu huwa al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Iman itu ialah dalam hadis, apa yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di sini adalah masuk dalam rukun iman. Jadi iman itu dasarnya ialah beriman kepada Allah, beriman kepada maknanya membenarkanlah al-iman, makna at-tasdiq, membenarkan Allah, membenarkan kewujudan malaikat Allah, beriman yang membenarkan kewujudan kitab-kitab Allah, beriman dengan rasul-rasul Allah, beriman dengan hari akhirat, dan beriman dengan qadar dari Allah, yakni segala ketentuan daripada Allah, sama ada yang baik dan yang buruk darinya, dari ketentuan tersebut, yang manisnya dan juga yang pahitnya. Jadi bila disebut yang baik dan yang buruk, maka ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan qadar di sini adalah al-maqdur, segala yang ditentukan. Maka di sana, di sisi manusia, ada yang baik, iaitu yang disukai oleh manusia, dan ada yang buruk yang tidak disukai oleh manusia. Adapun merujuk pada takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan sifat Allah, iaitu iradah itu sendiri, itu semuanya baik. Kerana mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Cuma dia dari segi al-maqdurat, benda-benda yang ditentukan oleh Allah itu, benda-benda yang ditentukan, ketentuan Allah itu dalam apa keadaan sekalipun tetap baik. Cuma ada di kalangan benda dipanggil perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu dilihat oleh manusia ataupun dirasai oleh manusia sebagai buruk, tapi dari segi ketentuan Allah itu tetap baik. Ada hikmah yang tertentu. Sebagai contoh, ketentuan Allah, sihat adalah ketentuan Allah. Sihat adalah ketentuan Allah. Sakit juga adalah ketentuan Allah. Kalau tanya manusia, sihat itu baik, sakit itu buruk. Tapi dari segi takdir Allah Ta'ala,
sama ada sihat kah, sama ada buruk kah, sama ada kaya kah, sama ada miskin kah, semuanya adalah dengan dipanggil ada kebaikan dan hikmah tertentu. Allah Ta'ala mentakdirkan begitu, walaupun di sisi manusia dia adalah buruk, sakitlah buruk, kerugian itu adalah buruk. Jadi sebab itu kita wajib beriman ke semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Kita beriman dengan keseluruhan rukun-rukun iman tadi. Kita tidak membezakan antara seorang pun dari Rasul-Rasul Allah. Akan tetapi kita mempercayai semua mereka beserta ajaran yang mereka bawa. Kita beriman dengan semua Rasul-Rasul Allah. Iman yang ijmali, dan adapun iman yang tafsili secara perinci, kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan juga segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menolak mana-mana Rasul, terutamanya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi an-nari la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhiduna wa illam yakunu ta'ibina ba'da an laqu Allah 'arifina mu'minina wa hum fi masyiatihi wa hukmihi in syaa'a ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlihi kama dzakara 'azza wa jalla fi kitabih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Suratul Nisa ayat 48. Wa in syaa'a 'adzabahum fin nari bi'adlihi thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa syafa'ati syafi'ina min ahli ta'atih thumma yab'athuhum ila jannatihi wa dhalika bi anna Allah tawalla ahla ma'rifatihi wa lam yaj'alhum fi ad-darain ka ahli nukratihi alladhina khabu min hidayatihi wa lam yanalu min wilayatihi. Allahumma ya waliyal islami wa ahlihi thabbitna 'ala al-islami hatta nalqaka bih. Para pelaku dosa besar dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan kekal di dalam neraka jika mereka mati sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah sekalipun mereka tidak bertaubat, iaitu setelah mereka bertemu Allah, yakni mati dalam keadaan mengenali Allah dan beriman dengannya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Selagi mana seorang itu tidak jatuh murtad, maka apa sahaja dosa yang dia lakukan besar mana sekalipun, dia tidak akan kekal dalam neraka. Kalau dia mati, sekalipun dia tidak bertaubat, asalkan dia mati dalam keadaan mengenali Allah dan juga beriman dengan Allah, maka dia akan tetap menjadi ahli syurga pada penghujung hidup dia. Mereka berada dalam kehendak Allah dan keputusan Allah.
Iaitu jika dia menghendaki, dia mengampunkan mereka dan memaafkan mereka dengan kurnia-Nya sebagaimana yang dia sebut, yakni sebagaimana yang Allah sebut dalam kitabnya yang bermaksud dalam Quran lah, dalam ayat yang bermaksud wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampunkan segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Surah An-Nisa yang 48. Jadi hanya orang yang mati dalam syirik, dalam kekufuran saja yang telah diisytiharkan Allah bahawa dia akan kekal dalam neraka. Sebagaimana di awal ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah, dia tidak mengampunkan seseorang, dia tidak mengampunkan dosa mensyirikkannya dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampunkan yang selain daripada itu, daripada dosa, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Dan jika dia menghendaki, dia akan mengazab mereka dalam nerakanya dengan keadilannya. Kalau dia menghendaki, dia boleh mengampunkan, dan kalau dia menghendaki, dia boleh mengazabkannya dengan keadilannya. Kalau dia mengampunkan, dengan kurniaan dia. Kalau dia mengazab mereka, maka dengan keadilan dia. Kemudian mengeluarkan mereka darinya. Kalau dia mendaki, dia boleh menyeksa mereka, yakni orang-orang yang melakukan maksiat di kalangan orang beriman. Boleh menyeksa mereka. Kalau dia mendaki, dia menyeksa mereka dengan keadilannya. Kemudian mengeluarkan mereka darinya, yakni dari neraka, dengan rahmatnya. Dan juga dengan syafaat, pemberi syafaat dari kalangan hamba-hamba yang mentaatinya. Syafaat Rasul, dan syafaat orang mati syahid, dan syafaat para awliya Allah as-salihin, dan sebagainya lagi. Syafaat daripada Al-Quran. Jadi kalau dia mendaki, dia boleh menyeksa mereka dalam neraka, kemudian mengeluarkan mereka darinya dengan rahmatnya ataupun dengan syafaat orang-orang yang dia izinkan, kemudian menghantar mereka ke syurganya. Itu kerana Allah sesungguhnya mengasihi orang-orang yang mengenalinya, dan dia tidak akan menjadikan mereka ketika di dunia dan di akhirat sama seperti orang-orang yang mengingkarinya. Jadi kenapa Allah Ta'ala tidak membiarkan orang mukmin kekal dalam neraka? Karena kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kerana Allah mengasihi orang-orang yang mengenalinya. Allah mengasihi orang yang mengenalinya, dan juga yang beriman dengan dia. Dan tidak akan menjadikan mereka sama ada di dunia ataupun di akhirat berada pada kedudukan yang sama dengan orang-orang yang mengingkarinya, yang kufur kepadanya. Siapa orang yang mengingkari Allah itu? Iaitu orang-orang yang kerugian kerana terhalang dari mendapat hidayahnya. Hidayah di sini makna hidayah taufik. Orang mendapat petunjuk dari Allah kepada hatinya untuk beriman dengan dia, dan tidak mendapat kasih sayangnya. Itu dipanggil orang-orang yang mengingkari Allah Ta'ala ini, yang enggan beriman dengan Allah ini, adalah orang yang kerugian dari hidayah Allah, kerugian daripada menerima taufik daripada Allah, dan juga orang yang tidak diberi kasih sayang oleh Allah Ta'ala, di mana tanda kasih sayang Allah itu ialah dengan dia memberi iman kepada seseorang itu. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, bila sebut tentang kasih sayang di sini, sebesar-besar tanda rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala itu ialah bukan dengan Allah Ta'ala sekadar memberi rezeki kepada kita dalam rupa makan, minum dan sebagainya. Sebesar-besar tanda kasih sayang itu adalah taufik kepada iman. Jadi sebab itu
dalam Bismillah itu sendiri pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita dua nama dia yang kedua-duanya merujuk kepada rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman iaitu nama Allah yang merujuk kepada rahmat yang besar, yang umum, merangkumi sekalian makhluknya. Termasuklah rahmat yang dia limpahkan kepada orang-orang yang berderhaka kepada dia. Dan di sana Allah Ta'ala menyebutkan Ar-Rahim. Itu merujuk kepada rahmat yang khusus. Rahmat Allah yang khusus, ia hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dia pilih, iaitu orang-orang beriman. Maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi berdoa kepada Allah, dan kita juga mendoakan yang sama. Ya Allah, wahai Tuhan, penjaga agama Islam dan penganut-penganut Islam, teguhkanlah kami di atas agama Islam hinggalah saat kami bertemu denganmu dengan agama tersebut. Dalam bahasa Arabnya, Allahumma ya waliyal islami wa ahlih, sabitna alal islami hatta nalqaka bih. Wa nara salata khalfa kulli birrin wa fajirin. Bagi bawah birrin. Kulli barin, birrin kebaikan, barin makna orang yang buat baik. Wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum. Kita berpandangan, yakni kita meyakini. Nara di sini makna na'taqid. Kita juga berpandangan, iaitu pandangan dalam makna meyakini. Ru'yah qalbiyah dia panggil. Ru'yah. Kita juga melihat. Melihat ni ada melihat ru'yah ain. Dan ada melihat dengan makna dengan hati. Sebab itu melihat dengan mata itu bagi kita memandang. Kalau melihat dengan mata hati, mana kita berpandangan, kita berpendapat, ataupun kita meyakini harus mengerjakan salat di belakang semua orang yang baik atau yang berdosa di kalangan ahlul qiblah, yakni orang muslimin, orang muslim, dan ke atas orang yang mati di kalangan mereka, di kalangan ahlul qiblah, iaitu di kalangan orang Islam. Jadi ini menjawab persoalan, apakah boleh kita menjadi makmum kepada imam yang fasik? Imam yang fasik. Mana contohnya macam kita tengok ada seorang itu, dia minum arak, dia berzina dan sebagainya, kemudian dia menjadi imam sembahyang. Apa pandangan kita? Jadi jawapan dia harus, walaupun kalau ada di sana imam yang lain yang lebih baik, maka imam yang lain itulah yang paling baik untuk kita bermakmumkan dia. Tapi oleh kerana dia masih muslim, walaupun dia melakukan dosa besar, dari segi akidah dia masih muslim, mana kalau kita sembahyang di belakang dia, sembahyang kita sah, dan tak perlu kita mengqadha salat kita. Itu maksud dia. Berbeza dengan mazhab lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang mengisytiharkan bahawa orang yang melakukan dosa besar kufur, maka tidak sah sembahyang di belakang orang kufur. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengisytiharkan orang yang melakukan dosa besar sebagai kufur, walaupun besar mana sekalipun dosa dia. Maka sebab itu harus untuk salat di belakang dia, walaupun bukan yang terbaik.
Dan begitu juga harus untuk mensolatkan orang yang mati di kalangan mereka. Bahkan menjadi fardu kifayah. Walaupun dia melakukan dosa besar mana sekalipun, kalau dia mati, maka perlu disolatkan jenazah dia dengan dipanggil fardu kifayah. Mana di sini, kalaulah seorang yang berdosa besar itu meninggal, seorang tak sembahyang, orang yang mukmin, dia tak sembahyang, tak puasa, tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya, kemudian dia meninggal, kita mengetahui bahasanya ada orang menguruskan jenazah dia, orang yang membayangkan jenazah dia. Apa hukum kalau kita tidak menghadiri jenazahnya? Maka pada ketika itu, oleh sebab ada orang lain yang menguruskan jenazah dia dan telah menggugurkan fardu kifayah, maka terpulang pada kita lah, harus untuk kita mensolatkan jenazah dia. Jatuh hukum harus sajalah sebab ada orang lain mensolatkan jenazah dia. Berbeza dengan mazhab Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya yang mengisytiharkan orang yang melakukan dosa besar sebagai kafir, maka bila dah kafir sudah tentu tidak boleh disemayangkan, kerana solat jenazah itu hanya khusus untuk orang mukmin saja. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, oleh kerana rentetan dari akidah kita bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak jatuh kafir, maka kita boleh semayang, mana harus semayang di belakang dia, dan juga harus untuk kita mensolatkan jenazah dia. Bahkan kalau tidak ada orang yang menguruskan jenazahnya, wajib kita yang menguruskan jenazahnya, termasuk mensolatkan jenazahnya. Wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaqin ma lam yazhar minhum syai'un min dhalik wa nadharu sarairahum ila Allah Ta'ala. Kita tidak akan menghukum sesiapa pun di kalangan mereka dengan syurga dan juga dengan neraka. Kita tidak akan bersaksi ke atas mereka dengan kekufuran, syirik, dan tidak juga dengan nifak, selama tidak nampak dari mereka sebarang tanda darinya, yakni tanda dari kekufuran, syirik dan nifak, dan kita menyerahkan rahsia mereka kepada Allah. Jadi ini memberi satu peringatan kepada kita lah, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kita bermudah-mudah menghukum seorang mukmin itu dengan kufur, dengan syirik, ataupun yang kita menyatakan munafik kerana nifak. Munafik insya-Allah lah kafir. Selagi kita tidak nampak sebarang tanda kekufuran, tanda syirik dan juga nifak daripada mereka, yakni kekufuran, syirik dan juga nifak dari sudut akidah, dari sudut i'tiqad, dan kita menyerahkan rahsia mereka kepada Allah. Sekalipun mungkin ada kemungkinan seseorang itu dia berpura-pura, tapi itu rahsia mereka dengan Allah. Kita tidak tahu, kerana kita tidak nampak dengan mata kita bahwasanya mereka melakukan kekufuran dan mereka mensyirikkan Allah dengan syirik akbar dan sebagainya. Dan kita tidak nampak, maka kita berhukum dasarkan kepada zahir, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kepada kita, nahnu nu'maru an nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita disuruh untuk berhukum berdasarkan kepada yang zahir, dan Allah lah yang terserah kepada Allah lah apa yang menjadi rahsia. Jadi sebab itu fenomena kufur, kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan, syirik, menuduh orang lain syirik dan sebagainya,
itu bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu merupakan sindrom ghulu dipanggil, yang melampau-lampau dan sudah masuk dalam kelompok Khawarij. Khawarij ini wallahu a'lam berdasarkan kepada apa yang anda perhatikan, anda faham, dia boleh dipanggil virus Khawarij ini, di antaranya adalah menganggap orang yang melakukan dosa besar sebagai kafir, bermudah-mudah mentakfirkan, mengkafirkan orang lain. Ini dia boleh wujud dalam semua mazhab. Mazhab Asy'ariyah pun boleh wujud, dalam mazhab Salafiyah pun boleh wujud, dalam mazhab Maturidiyah pun boleh wujud. Di mana ada orang-orang yang mendakwa dirinya Asy'ariyah, tapi dia bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang lain yang tidak sealiran dengan dia, maka itu Khawarij, ghulu, tidak lagi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang itu juga ada di kalangan Salafiyah yang bersifat begitu pun ada juga, mengkafirkan, menyesatkan orang yang tidak sealiran dengan dia. Itu juga ghulu, melampau-lampau dipanggil. Dia sudah terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mana bukan terkeluar dari sudut dia tidak lagi Ahlussunnah wal Jamaah, mana pandangan dia berlebih-lebihan, melampau-lampau, itu bukan Ahlussunnah, bukan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wala nara as-sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf. Dan kita tidak melihat adanya keharusan untuk mengangkat pedang, yakni untuk dikenakan hukuman bunuh ke atas seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW, kecuali orang yang wajib diangkat pedang ke atasnya, yakni wajib dibunuh dan mengikut peruntukan yang jelas dalam hukum hakam syariat. Seperti dia dikenakan hukuman qisas, seperti dia berzina dalam keadaan dia pernah berkahwin, lalu dikenakan hukuman rejam sampai mati. Itu sajalah. Jadi makna mata ini ialah mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang itu, seorang Muslim mukmin itu terpelihara darahnya, tidak boleh dibunuh sewenang-wenangnya, melainkan kalau dia sememangnya berhak dibunuh kerana dia melakukan kesalahan-kesalahan yang dari sisi syarak melayakkan dia dikenakan hukuman bunuh. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, akidah yang sebeginilah yang menyelamatkan umat Islam daripada berlakunya perang saudara. Dari berlakunya perang saudara. Malah dalam hadis pun Nabi SAW menyebutkan orang beriman, orang Islam, kalaulah mereka mengangkat senjata berperang sama-sama sendiri, kedua-duanya akan masuk neraka. Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika bertemu dua orang Islam dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan juga yang dibunuh, kedua-dua dalam neraka, kata Nabi. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, al-qatil, yang membunuh, kami fahamlah dia masuk neraka dengan sebab dia membunuh. Mabalul, kenapa pula orang yang dibunuh, yang menjadi mangsa bunuh, juga masuk neraka?" Lalu Nabi menjelaskan, li'annahu kana harisan ala qatli akhihi, kerana dia juga bercita-cita untuk membunuh saudaranya. Namun dia tidak bernasib baik kerana dia dibunuh dulu oleh saudaranya, kalau tidak dia akan jadi pembunuh juga. Jadi sebab itu perang saudara ini tidak seharusnya ada tidak seharusnya berlaku di kalangan orang Islam, kerana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri berdasarkan nas yang cukup banyak menegaskan bahawa kita tidak boleh membunuh saudara sendiri
kecuali kalaulah dia berhak dibunuh kena dengan sebab bukan kerana kita tetapi kerana syariat. Wala naral khuruja ala immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis salahi wa mu'afat. Kita tidak melihat keharusan, kita juga tidak melihat keharusan untuk keluar menentang pemerintah-pemerintah dan pemimpin-pemimpin yang memegang urusan kita, makna yang diangkat, yang dilantik, memberi bai'ah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi ketua negara dan sebagainya. Kita tidak akan keluar menentang mereka sekalipun mereka zalim. Kita tidak akan mendoakan bala atau kemusnahan ke atas mereka, dan kita tidak akan mencabut tangan dari ketaatan kepada mereka. Yang ini kita tidak akan membatalkan bai'ah kita kepada mereka. Kita melihat ketaatan kepada mereka adalah wajib. Kita melihat ketaatan kepada mereka adalah satu kewajipan dari ketaatan kepada Allah selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Kita akan mendoakan untuk mereka dengan doa kebaikan dan keselamatan. Ini i'tiqad sunnah wal jamaah ada beberapa di sini. Kita boleh simpulkan yang pertama, mengikut sunnah wal jamaah, seorang khalifah itu tidak boleh keluar. Kita tidak boleh keluar menentang khalifah selagi mana dia tidak kufur. Selagi mana dia tidak kafir, sekalipun dia zalim. Kenapa? Ini persoalannya. Kenapa ahli sunnah wal jamaah berpandangan semikian? Yang pertama itu sudah tentu kerana dia sabit dengan nas daripada Nabi SAW sendiri, yang di mana Nabi SAW merintahkan kita agar bersabar bila berdepan dengan pemimpin yang zalim ini. Jangan mengangkat senjata, jangan menjatuhkan mereka, kerana jika kita keluar menentang, maka itu akan menyebabkan berlaku perpecahan di kalangan masyarakat dan juga ummah. Jadi sebab itu, selepas ini dia akan sebut, bila kita tidak keluar menentang, itu tidak bermakna bahawasanya kita merestui kezaliman mereka. Maksud matan ini ialah seorang pemimpin itu, dia hendaklah dijatuhkan oleh orang yang mengangkat dia. Siapa yang mengangkat pemimpin? Yang mengangkat pemimpin ialah ahlul halli wal aqd. Kalau zaman dulu itu ahli syura. Jadi ahli syura lah yang kena menjatuhkan pemimpin yang zalim itu, mengangkat pemimpin yang adil. Bukan yang rakyat keluar memikul senjata menentang mereka. Itu akan membawa kecelaruan kepada ummah. Bagi kita yang dah sepakat menerima sistem demokrasi melalui pilihan raya, maka kita hendaklah menggunakan mandat yang diberikan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali untuk kita mengubah pimpinan yang kalau kita merasakan mereka zalim. Tidak boleh menggunakan kaedah kekerasan dan sebagainya. Itu akan membawa kepada kecelaruan dalam masyarakat. Dan hari ini
kita sudah melihat kebenaran apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang yang menggunakan perasaan ataupun yang tidak mengamalkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengubah kepimpinan, sebaliknya menggunakan manhaj Khawarij, Syiah dan sebagainya, iaitu menggunakan kekerasan, maka menjadilah seperti mana menjadi dalam dunia Islam pada hari ini. Di Syria sebagai contoh. Memanglah ada sebagai umat Islam di Syria yang sangat membenci Bashar Assad. Tuan-tuan dan sekalian yang buat kesimpulan bahawa kita menyokong dan tidak. Tapi kita bersembang sekarang ni cara mengubah kepimpinan mengikut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bila nak jatuhkan Bashar Assad, dia tak jatuh sampai ke hari ini. Walaupun diisytiharkan perang kepada dia, diangkat senjata, dia tidak jatuh pada hari ini. Tapi yang menderita adalah rakyat. Dan banyak kematian rakyat yang berlaku. Kerana seorang pemimpin, dia pasti akan pertahankan dirinya. Dan dia akan menggunakan segala kekuatan yang ada pada dia. Kemudian, yang lebih mendukacitakan lagi, apabila dengan berlakunya peperangan saudara itu memberi ruang kepada orang bukan Islam, pada mereka masuk mencelah, dan juga pada Rusia dan sebagainya. Hal yang sama berlaku di Afghanistan, hal yang sama berlaku di Iraq dan sebagainya. Puncanya kenapa? Kerana nak jatuhkan pemimpin. Jadi sekarang ni cuba kita bertanya, mana baik? Iraq pada zaman Saddam Hussein dulu, dan kita tahu Saddam Hussein memang orang yang kejam, yang zalim. Dan mana baik Iraq pada zaman Saddam dengan Iraq pada zaman hari ini, yang dikuasai oleh mereka, yang tidak aman, yang masih dulu kesan-kesan sejarah masih terpelihara dan sebagainya. Jadi sebab itu, dalam kita nak mengubah sesuatu, para ulama telah menetapkan kaedah pada kita, hatta mungkar. Kalau kita nak mengubah kemungkaran sekalipun, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang baru ataupun kemungkaran yang lebih berat. Jadi kerana itu, kita kena membaca nas dalam semua aspek. Jangan hanya berguluman dengan semayang, nas tentang semayang, puasa, bukan tak penting-penting nas ibadat. Tapi orang Islam, dia tidak suka mengkaji ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang berkait dengan politik, yang berkait dengan pemerintahan, dengan sistem dan sebagainya. Ini menyebabkan dalam aspek politik, dalam aspek pemerintahan, dalam aspek dia sebagai rakyat, dia sudah tidak mengikut syariat, walaupun dia rajin sembahyang, dia rajin puasa dan sebagainya. Sebagai contoh contoh saja kita nak sebut. Sebagai contoh, di sana ada hadis yang menyatakan al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang Islam terikat dengan syarat-syarat sesama mereka, yang selama syarat itu tidak menyalahi Quran dan hadis. Hatta kita dengan musuh sekalipun, kalau kita ada perjanjian, kita tidak boleh mungkir dengan sewenang-wenangnya. Lainlah kalau perjanjian itu perjanjian sepakatan untuk melakukan maksiat dan sebagainya. Contoh kita kata kontrak sosial dia panggil. Sepakatan kita dengan orang Cina, dengan India dan sebagainya, sepakatan untuk menjaga keamanan dalam negara kita ni. Kita lah orang Islam yang perlu menjaga kontrak itu. Tapi kadang-kadang orang Islam ni, dia sembahyang, puasa, tapi datang dari segi perjanjian, dia sudah tidak ada lagi keterikatan dengan Quran hadis. Jadi sebab itu, dalam politik, kita sering kali gagal. Kerana kita tidak menilai politik itu, tidak berperilaku dalam politik mengikut sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Jadi sebab itu berlaku perubahan. Kadang-kadang kita sepakat bahwasanya kerajaan itu, contoh dalam demokrasi, kerajaan itu 5 tahun sekali, tapi kita parti tengok berapa kali dah berlaku perubahan kepimpinan dalam negara.
Sebagai contoh kita sebut. Kita sebut sebagai contoh. Kerana apa? Kerana berlaku lompat parti sebagai contohnya. Jadi berlaku lompat parti. Itu pengkhianatan lah. Itu pengkhianatan yang mana kita sebut tadi hadis Nabi, al-muslimun 'inda syurutihim. Orang beriman itu bergantung pada terikat dengan syarat semua mereka. Syarat mana bai'ah dalam bentuk bai'ahkan dan sebagainya. Jadi sebab itu bila kita tidak mengikut landasan syarak, maka tidak akan menatijahkan sebarang kebaikan. Pasti akan gagal. Wala nattabi'u sunnah wa nattabi'u sunnah wal jamaah. Kita tidak melihat keharusan untuk keluar menentang pemerintah-pemerintah dan pemimpin-pemimpin yang memegang urusan kita sekalipun mereka zalim. Yakni kita kena bersabar sehinggalah ada ruang untuk menukar mereka, kita akan guna ruang tersebut. Jangan bertindak dengan perasaan untuk menjatuhkan mereka sehingga membawa kepada perpecahan di kalangan masyarakat atau umat. Kita tidak akan mendoakan bala ataupun kemusnahan kepada mereka. Baliknya kita doakan supaya mereka diberi hidayah oleh Allah, kembali kepada keadilan dan sebagainya. Dan kita tidak akan mencabut tangan dari ketaatan kepada mereka. Yang ini kita tidak akan mencabut bai'ah kita kepada mereka. Kita melihat ketaatan kepada mereka adalah satu kewajipan dari ketaatan kepada Allah selama mereka tidak menyuruh dengan suatu maksiat. Jadi walaupun pemimpin zalim, tapi kalau dia memerintahkan kepada kita satu perintah yang tidak menyalahi maksiat, wajib kita taat. Kita akan mendoakan mereka. Kita akan mendoakan untuk mereka dengan doa kebaikan dan keselamatan. Wa nattabi'u sunnah wal jamaah. Kita akan mengikuti sunnah dan juga jamaah. Dan kita akan menjauhi segala yang syaz. Segala yang syaz, yakni yang menyalahi ijma'. Perbezaan khilaf yang boleh menimbulkan perbalahan, wal furqah dan juga perpecahan. Dan insya-Allah yang ini kita sambung dalam bacaan kita yang berikutnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ini mata yang ke-8 kita baca. Kita dah melepasi 7 sebelum ini. Aqidah Tahawiyah ini yang ke-8, dia agak detail, merangkumi hampir keseluruhan akidah. Kalau tuan-tuan sekalian tidak mempelajari matan akidah yang lain, tuan-tuan pelajari Aqidah At-Tahawiyah, dan tuan-tuan baca setiap satu, fahami dengan elok, nak ulang, selepas mana ulang, dan insya-Allah tuan-tuan tak akan terpengaruh dengan segala dengan segala pemikiran-pemikiran sesat. Sebab akidah ni tuan-tuan sekalian, dia adalah modal paling utama untuk kita masuk syurga. Hari ini terlalu banyak sangat pemikiran-pemikiran yang baru yang ingin dibawa, termasuk pemikiran-pemikiran yang suatu ketika dahulu telah pun diisytihar oleh ulama sebagai sesat. Tapi hari ini ada pihak-pihak yang cuba untuk dipanggil menghalalkannya. Maka tuan-tuan sekalian cuba perhati dalam matan ni, yang insya-Allah kita akan hurai dengan lebih lanjut selepas ini. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan kita mengikuti sunnah dengan jamaah, yakni kelompok sunnah jamaah, dan kita menjauhi segala yang syaz, segala pemikiran, segala pegangan yang menyalahi ijma', dan juga yang menimbulkan khilaf, perpecahan di kalangan umat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah yang itu kita sambung dalam bacaan kita yang pada selepas ini insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.